الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Sidang hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tuan pengurusi yang saya hormati, para imam, para bilal barisan EJK Surau Al-Falah, hadirin hadirat yang dikasihi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah saya ambil sedikit masa, peluang dan ruang yang diberikan untuk kita sama-sama memperbincangkan ataupun memperincikan beberapa isi-isi poin penting kita sempena dengan bulan Syaban, yang antara bulan yang paling dikasihi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan insya-Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, baginda adalah seorang manusia biasa yang sama macam kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam pergi ke pasar, pergi beli barang, berkahwin, tidur, sama macam kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah suruh dalam surah Al-Kahfi, tak saya di akhir surah Kahfi, baginda Allah Ta'ala suruh baginda SAW sebut innama ana basyarum mithlukum, aku hanya manusia sama macam kamu. Allah suruh sebut dekat orang lain, suruh Nabi SAW sebut saya hanya manusia macam orang lain. So baginda SAW ni walaupun dia manusia biasa macam kita juga, tapi baginda SAW merupakan makhluk Allah yang paling Allah Ta'ala sayang. Paling Allah Ta'ala sayang adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda SAW merupakan seorang makhluk Allah, seorang hamba Allah yang paling Allah Ta'ala sayang, lebih daripada segala-galanya. Nabi SAW, sebab Nabi SAW beritahu kita perlu perbanyakkan selawat kepada baginda SAW di hari Jumaat, lebih-lebih lagi pada bulan Syaban. Jadi Nabi SAW ni diajar kita macam-macam benda supaya kita selamat dunia dan akhirat. Menjadi satu kesedihan bagi Nabi SAW kalau seorang tu mati dalam keadaan dia tak kenal siapa itu Tuhan dia. Nabi sedih. Nabi sedih bila seorang mati dalam keadaan dalam hati dia tak ada kalimah la ilaha illallah. Sedih sangat. Antara yang Nabi sedih adalah pakcik dia meninggal, Abu Talib. Kematian Abu Talib ni dia ada khilaf ulama. Ada mengatakan dia mati dalam Islam, ada yang mengatakan dia mati bukan dalam Islam. Tapi antara dua pandangan tu, yang kedua tu lagi kuat, mengatakan mati bukan dalam Islam. Yang tu yang paling kuat, yang lebih kuat daripada pandangan pertama. So pandangan pertama kata dia mati dalam Islam, pandangan yang kedua kata dia mati bukan dalam Islam. So yang mana kita nak terima? Kita berlapang dada dua-dua. Siapa yang nak kata mati dalam Islam, kita terima, tapi kita tak ada gaduh. Siapa yang nak kata mati dalam bukan dalam Islam pun kita terima. Tapi pandangan saya lah, kalau saya lebih cenderung kepada pandangan kedua yang mengatakan dia mati bukan dalam Islam. Banyak hadis juga yang Nabi sebut tentang, Nabi sebut siapa-siapa yang ajar, yang ada kalimah la ilaha illallah, ajar satu perkataan, ungkapan, dia ada, dia bawa sampai akhirat benda tu, yang mana saya pernah ajar dekat pakcik saya, iaitu Abu Talib, tapi dia tolak.
Siapa-siapa bawa sampai akhirat, dia berjaya. Lebih kurang itulah hadis baginda SAW. Jadi baginda SAW ni dia nak kita selamat dunia dan akhirat. Sampaikan Nabi SAW ajar kita cara kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajar kita cara macam mana. Kadang-kadang kita kan ada anak kecil kan, kita ajar anak kita nak pergi beli barang, cakap macam mana, kan kita kena ajar, betul tak? Kita nak ajar kan, anak kita nak pergi beli barang, cik saya nak beli ni, sebut cik boleh tak saya nak beli, berapa harga, kan? Ada ke anak kita tak ajar langsung pergi beli barang bagi 50 tapi balik Maggi yang harga RM5? Siapa salah? Kita yang salah kan. So Nabi SAW dia ajar kita cara kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita yang sebenarnya. Dia ajar kita. Jadi antara yang saya nak cuba kongsilah dengan tuan-tuan tentang Nabi SAW sebut satu doa yang cara kita nak minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia doa ni yang paling penting kita faham. Paling penting kita faham. Yang tu yang paling poin penting dia. Jadi saya baca dalam bahasa Melayu dulu yang Nabi ajar. Nabi SAW ajar, dia kata Nabi ajar kita supaya kita doa, wahai Allah, jangan engkau halang aku daripada kebaikan yang ada pada kamu disebabkan buruknya yang terdapat pada diriku. Allahumma la tahrimni khaira ma indak bisu'i ma indi. Pendek je doa dia, Allahumma la tahrimni khaira ma indak bisu'i ma indi. Wahai Allah, jangan engkau haramkan, jangan halang benda baik yang engkau ada, tapi sebab aku ni jahat, jangan engkau menyebabkan tak bagi benda tu. Allah, Nabi ajar supaya kita pandai minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak senang bagi tahu, nak senang kita tu sebab ulama bagi tahu kita kena banyak minta ampun kan. Ya Allah, ampun dosa saya tahu dosa banyak, tapi kalau ada kebaikan apa-apa tolonglah bagi. Memang kita mengaku kan, mengaku kita ni jahat. Macam doa Nabi Allah Yunus yang pernah saya cerita, antara mula-mula dulu saya bagi kongsi kat sini dulu. Nabi Yunus, apa doa dia tuan-tuan? Doa dia Allah Ta'ala rakam dalam Quran kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Memang doa nampak biasa, tapi dia punya kesan dia Masya Allah tuan-tuan. 40 hari 40 malam Nabi Yunus baca doa tu. Dia tahu doa, ulama tak cerita Nabi Yunus doa, ya Allah lepaskan aku daripada perut ikan. Dia tak tahu benda tu, tapi dia doa la ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain engkau ya Allah, la ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, aku orang salah ya Allah. Dia mengaku aku orang salah ya Allah, saya buat zalim ya Allah, saya tak betul ya Allah, saya minta maaf ya Allah. Tapi dia tak sebut ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan, dia tak sebut. Tu sebab kadang-kadang ulama bagi tahu memang kita tak direct dengan Allah, tak direct nak minta, tapi Allah tak tahu apa kita nak, tapi kita tuturkan perkataan yang pernah dituturkan oleh Nabi Yunus alaihissalam yang selamat kan, la labitha fi batnihi ila yaum yub'atsun falaula annahu kana minal musabbihin, kalau bukan kerana dia salah seorang daripada musabbihin, orang yang sebut subhanak la labitha fi batnihi ila yaum yub'atsun, dia akan stay dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Nabi Yunus, Allah Ta'ala bagi tahu sebab dia sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi ulama bagi tahu kita masalah dengan Nabi Yunus jauh lagi lah, masalah besar lagi Nabi Yunus yang duduk perut ikan, makanan tak ada, nak minum air masin dalam perut ikan, tak tahu apa tuan-tuan. Kalau tuan tengok yang Discovery tu kan, dia buka perut ikan ada lendir tuan-tuan, benda-benda yang biasa tulang-tulang ni dia boleh hancur disebabkan enzim dalam perut. Dia ada sistem perkumuhan kita, bila kita makan satu benda, bila kita muntah balik kita dapat rasa, itulah sebenarnya pencernaan kita. Dia nak kompres dan nak jadikan, habis dia tarik dia punya enzim kan, sistem pencernaan kita. Nabi Yunus dalam perut ikan, lagilah besar masalah dia. Banding dengan kita tuan-tuan, kita manalah besar masalah macam Nabi Yunus. Lagilah ulama bagi tahu, lagilah senang Allah Ta'ala nak kabulkan permintaan kita dengan cara kita banyakkan sebut doa Nabi Allah Yunus alaihissalam. Jadi doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita tadi yang boleh kita amalkan, Allahumma la tahrimni khaira ma indak, wahai Allah jangan engkau halang aku khaira ma indak,
daripada kebaikan yang ada pada sisi kamu. Bisu'i ma indi, terhadap apa disebabkan keburukan yang ada di sisi saya. Kan gitulah antara yang macam kita ajar anak kita tadilah yang saya sebut kan. Anak kita ajar suruh pergi beli barang umur 5 tahun, 10 tahun, cara nak masuk rumah, cara nak pergi rumah orang, ketuk rumah orang, cara nak bercakap, Assalamualaikum pakcik. Kan kita nak cakap, nak ajar anak kita kena sebut salam tu pakcik, boleh tak saya nak cakap sikit. Kita ajar anak kita cara nak, sama juga Nabi SAW dia ajar kita nak bercakap dengan pencipta kita. Risaunya Nabi SAW terhadap kita kan. Nabi SAW dia risau, antara orang paling risau sekali terhadap kita. Harisun alal mu'minin. Haris dalam surah kita baca surah Taubah, ujung surah Taubah tu ada Allah Ta'ala cerita sifat Nabi. Harisun alal mu'minin. Haris ni dia sangat tamak. Nabi SAW ni sangat tamak. Bukan tamak nak harta, tamak nak supaya orang mukmin ni dapat benda baik banyak. Supaya orang mukmin dapat benda baik banyak. Harisun alal mu'minin. Jadi dalam hadis yang sahih pun Nabi ada ulama cerita daripada hadis sebaginda SAW, Nabi SAW merupakan antara orang paling sibuk di pada mahsyar. Dia nak selamatkan kita di antara orang yang paling sibuk sekali. Itu sebab sangat-sangat tak pandai balas budi lah. Kalau kita kan sangat-sangat tak pandai balas budi Nabi SAW kalau kita tak selawat dekat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pandai balas. Itu sebab ulama bagi tahu antara cara kita nak balas selawat banyak-banyak pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi hari Jumaat. Lepas tu bulan Syaban pula. Kalau boleh 500 ke tuan-tuan, 1000 ke, saya pun sama kan. 1000 ke 500 selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kita nak balas balik jasa baginda sallallahu alaihi wasallam pada kita kan. Tak terbalas tuan-tuan. Tuan-tuan kalau macam ni lah tuan-tuan bawa kereta kan. Kita bawa kereta, tiba-tiba ada orang bagi beam daripada arah sana beam. Kita bawa kereta malam, kita daripada arah highway, tiba-tiba sebelah sana dia bagi beam, banyak kali beam, high beam kan, dia angkat lampu. Tengok-tengok kat depan tu ada lori terbalik, jalan tapu tak ada. Agak-agak tuan-tuan rasa macam dekat orang yang high beam kat kita tadi. Dia orang high beam, kita dah slow kereta kan, kita bawa 16, tiba-tiba ada orang high beam daripada arah bertentangan daripada kita. So kita rasa terima kasih tak? Selamatkan family kita, kita bawa kereta dengan family, kita dah slow lepas dia orang dah high beam. Nabi SAW lebih daripada tu lagi high beam kepada kita tuan-tuan. Nabi SAW lebih lagi supaya kita beringat, sampai dia ajar doa-doa kita nak minta dengan pencipta kita, itu Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tak mati selama-lamanya. Tak ada lagi Tuhan selain Allah. Selain Allah semua makhluk. Nak minta dengan siapa tuan-tuan? Allah yang tak mati selama-lamanya. Selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila. Kan? Sampai bila? Hayyun la yamut. Kan kita doa surah ayat kursi kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayy, maha hidup. Kita nak minta dengan siapa? Minta dengan ayah kita lagi 50 tahun meninggal ayah kita. Kan? Lagi 100 tahun ayah kita pun tak ada, kita pun tak ada. 100 tahun sebelum ni kita semua tak ada kat sini. Saya baru berapa 40 tahun. 100 tahun sebelum ni saya tak ada kat sini. 200 tahun sebelum ni saya tak ada kat sini. Lagi 200 tahun akan datang confirm saya tak ada kat sini. Allah Ta'ala bagi rezeki kereta kat kita. Lagi 1 tahun kereta kita jadi apa tak tahu. Lagi 200 tahun Allah Ta'ala bagi rumah kita kan. Sekarang kan lagi 200 tahun rumah kita jadi apa tak tahu. Anak kita ada anak kan, anak kita doakan kita kan, anak kita pun mati. Lagi 300 tahun, siapa nak doakan kita? Kita dalam kubur. Kan? Jadi nak minta sama tuan-tuan, minta dengan Tuhan yang tak mati selama-lamanya. Bila nak minta sekarang, bukan lepas kita mati. Minta lepas kita mati, ulama bagi tahu memang tak ada kesan lah, tak ada kesan. Kita baca doa lepas kita mati. Setengah ulama bagi tahu memang tak ada kesan. Kita khatam Quran 70,000 kali lepas kita mati. Ada kesan tak tuan-tuan? Orang dalam kubur yang kena seksa hari-hari, orang bukan Islam kan mati, setiap hari kena seksa. Dia orang sebut nama Allah lepas mati. Dia tahu kan, tahu hakikat sebenar, tapi tak ada kesan lah. Tapi bila nak minta dengan Allah? Sekarang tuan-tuan. Sekarang kena minta dengan Allah. Baca Quran banyak-banyak sekarang tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada siapa yang bersama kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang ada sekarang,
tengok saya, tengok tuan-tuan, satu saat pun tak terlepas daripada pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sekarang ada tuan-tuan. Apa saya fikir, apa yang tuan-tuan fikir sekarang, Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala dengar. Apa yang saya akan fikir lagi 5 minit, Allah Ta'ala dah tahu dah. Kat mana saya akan berada lagi 5 minit, kat mana saya akan berada lagi 100 tahun, kubur mana saya duduk, Allah Ta'ala dah tahu. Hebat Tuhan kita tu. Tak ada lagi Tuhan selain dia. Dialah Tuhan sebenarnya. Ada tuan-tuan? Tuan cari kat mana? Tak ada. La ilaha illa ana. Allah sebut dalam Quran surah Taha kan. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Banyak tempat untuk sebut dalam Quran. Tak ada Tuhan selain dia. Tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada. Selain Allah semua makhluk. Selain Allah semua ada sifat tak sempurna. Selain Allah semua mesti tak sempurna. Allah je yang maha sempurna. Tak ada kelemahan. Cari kat mana-mana memang tak ada selek. Ta'ala dia tak ada selek. Tak ada langsung. Maha mendengar, maha penyayang, maha melihat, maha mengetahui. Kita naik motor kan, pakai helmet. Depan kita ada rambut. Rambut kita bergeser depan telinga kita. Pun kita tak dengar. Geseran rambut depan telinga tuan-tuan. Depan telinga kita tak dengar. Walaupun depan telinga kita. Tapi Allah Ta'ala dengar geseran rambut. Dahsyat. Ulama sifatkan seekor semut hitam jalan tengah malam, tapak kaki semut Allah Ta'ala dengar. Dahsyat. Pengetahuan Allah. Itu sebab hebatlah Tuhan kita tuan-tuan. Itu sebab kita pernah terima kasih sangat-sangat kepada Allah. Nak terima kasih sampai tak boleh cakap tuan-tuan. Terima kasih sangat-sangat ya Allah. Sebab bagi aku kenal Engkau ya Allah. Kan? Oh Masya Allah tuan-tuan. Kalau orang sahabat-sahabat Nabi sebelum Islam kan, sebelum Islam dahsyat. Bila masuk Islam kan, dia orang boleh kenal Allah, nikmat yang paling besar kan. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kami adalah kaum yang Allah muliakan sebab Islam. Suhu jam berapa tuan-tuan? Lagi 26 lagi seminit tuan-tuan 2 minit Jadi insya-Allah Subhanahu Wa Taala, kita lagi lebih kurang dalam 20 hari lebih lagi nak Ramadan. Antara persediaan Ramadan ni, kita kena minta dengan owner dia tuan-tuan. Owner lah, minta dengan owner dia. Siapa owner dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Owner kepada nyawa kita, owner kepada semua sekali. Bulan Ramadan pun milik Allah, nyawa kita pun milik Allah. Jadi kita kalau boleh kita minta, wahai Allah, Engkau kekalkan lagi nyawa aku dalam badan aku. Jangan ambil lagi sampai Ramadan. Balighni Ramadan, balighna Ramadan. Barik lana fi Sya'ban, balighna Ramadan. Berkati aku dalam Sya'ban dan sampaikanlah aku, wahai pemilik nyawaku, ke Ramadan. Insya-Allah. Sahabat-sahabat Nabi 6 bulan. Ulama-ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan dah doa. Kan? Bila sampai Ramadan, Masya Allah, kalah raya. Kita raya kalah Ramadan. Raya kalah Ramadan kan. Raya kita ni setengah orang dah sambut dah raya kan, dah siap prepare untuk apa ni, untuk raya. Kuih-kuih dah beli dah kan. Lemang punya apa, bulu-bulu lemang dah siap semua kan. Rupanya nak sambut raya, bukan sambut Ramadan. Jadi saya lah terutamanya kan, kita cuba ubah supaya kita sambut Ramadan tu benar tahu Ramadan ni Ramadan terakhir kita kan. Kita tak tahu. Muda-muda sekarang jangan perasan lebih. Muda-muda sekarang, saya terutamanya kan, muda-muda pun lebih ramai yang Allah Ta'ala jemput lebih daripada orang yang dah lebih dewasa. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada saya, kita tutup pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.